Ya. Oh, iya ni. Dia satu itu. Nanti yang bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuni wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Yang berusaha promosi surah An-Nasriyah, seluruh jawatan kuasa kepada imam yang tiga, imam muda, sebenarnya pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir di surau yang penuh keberkatan, yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menghadirkan diri kita untuk solat berjemaah maghrib tadi, dan kita dapat meneruskan kuliah maghrib pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mendorongkan hati kita sentiasa melakukan amal kebaikan, dan juga memberikan kita ganjaran pahala di atas segala usaha dan juga apa yang kita lakukan di muka bumi ini selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi meneruskan pengajian fiqh dan khusus dalam bab ibadah, kita menggunakan kitab Idaman Penuntut, menghuraikan segala yang kusut. Kita masuk pada bab malam ni, iaitu bab bersugi. Bab bersugi ataupun dengan makna menggosok gigi, menggosok gigi. Bila kata bersugi ni bukan hanya tertentu dengan kayu sugi saja, maka dengan beruh gigi pun termasuk dalam bersugi. Apa-apa yang boleh kita menyucikan gigi kita, itu dianggap sebagai bersugi. Jadi ini merupakan suruhan kepada Allah SWT, walaupun perkara ini sunat, tetapi mempunyai banyak fadilat dan juga kelebihan tentang bersuci. Bersuci itu maknanya, kita tak mula dengan kitab kan, Al-Fatihah. A'udzubillahi sudah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana 'anhum min ulumin fid dharain amin. Bersuci itu maknanya menyuci, menyuci atau membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan alat seperti burus gigi, mangga kelapa, sabut,
kayu arak dan sebagainya. Ini sebuah alat-alat. Kalau orang dulu dia mungkin pernah menggunakan burung gigi menggunakan sabut, dan wallahu alam saya pun tak pernah lagi tahu macam mana cara menggunakan sabut. Kayu arak ni kayu yang biasa orang buat sugi tu. Kalau pergi Mekah ke, kadang-kadang dia jual di kedai kitab, kedai buku ada jual kayu sugi tu. Dia dah cantik lah, dia dah potong siap-siap, dia dah pack dalam plastik. Itu nama kayu arak. Yang pergunaannya untuk buat sugi. Manggar kelapa. Manggar kelapa yang mana manggar? Yang bunga tu ya? Bukan kelapa tu? Wah, mangga. Manggar kelapa. Bunga kan? Ini batang bunga. Batang dia sambut-sambut ya. Dan sebagainya. Banyak lagi cara kan. Hukumnya sunat pada tiap-tiap hal. Sunat pada tiap-tiap hal. Nak kata pada tiap-tiap apa keadaan. Apa-apa keadaan, mana dia tak khusus kan. Sebelum solat ataupun bangun pagi, nak baca Quran, mana apa-apa keadaan. Pada setiap hal. Lebih-lebih lagi kuat, iaitu muakkad sunatnya. Maknanya lebih kuat lagi keadaan sunat. Sunat muakkad tak kala hendak membaca Al-Quran. Tak kala nak baca Al-Quran. Tak kala hendak sembahyang. Mana nak sembahyang ni gosok gigi. Atau kalau kita tak bawa kayu sugi, tak mungkin, bukan semua orang dia mampu kan dan buat begitu, bawa kayu sugi dalam poket. Maka dia gosok gigi. Masa mandi maghrib tadi dia gosok gigi siap-siap. Dia nak sebelum sembahyang. Tak kala berubah bau mulut. Tak kala berubah bau mulut. Mulut ada berbau, menghilangkan bau mulut, tidak selesa Kerana bau mulut, maka dia gosok gigi. Tak kala baru bangun dari tidur. Baru bangun daripada tidur. Ini semestinya bangun daripada tidur. Bangun daripada tidur, air basi, mulut busuk, biasa kita gosok gigi. Bangun tidur. Tak kala gigi jadi kuning. Gigi jadi kuning. Bila kuning ni maknanya tak comel. Tak comel. Kalau senyum nampak gigi kuning tak comel. Berkarat gigi. Segan juga. Apa kata orang gigi kuning. Tak kala hendak tidur. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Tak kala hendak mengambil air sembahyang. Tak kala hendak membaca hadis. Mengaji hadis. Hadis pun satu kitab yang mulia selepas pada Al-Quran. Mengaji hadis. Maknanya mulia lah. Mengaji hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan dikisahkan dalam hadis Nabi, dibaca mengaji. Tak kala hendak berzikir. Tak kala hendak berzikir. Tak kala hendak masuk Kaabah. Ini orang bukan semua orang dapat masuk Kaabah. Ada susah dapat masuk Kaabah. Tak kala hendak masuk ke rumah lepas berjalan. Nak masuk rumah. Tak kala hendak bersetubuh. Tak kala perut lapar atau dahaga. Tak kala hendak mati menurut ceritanya supaya senang keluar roh. Senang keluar roh. Ini bagi orang yang nak mati. Kalau dia tak mampu pun, maknanya orang yang jaga waris. Orang yang jaga
tolonglah ambil kain sugi, mudah ambil kain sugi, gosokkan, sugikan supaya mudah roh keluar ya. Tak kala hendak musafir, tak kala balik dari musafir dan lain-lain hal, maknanya banyak keadaan. Ini contoh disebut keadaan-keadaan keadaan yang orang buat. Ada juga yang kita jarang buat keadaan. Mana nak beritahu setiap apa-apa keadaan sekalipun. Cara sekarang ni mudah. Mudah bergigi tu. Beli ubat gigi. Cara mudah beli ubat gigi. Itu cara sekarang. Nak guna cara kayu, kayu sugi pun boleh. Boleh. Dia mudah untuk taruh dalam poket. Dia bukan saja kita kata memang orang kata sebab pakai kayu sugi ni kan, kadang-kadang bukan bersih mana pun. Ialah memang kita rasa tak bersih, tapi dia punya sunnah tu. Sunnah tu mengamalkan sugi siwak. Jadi ada pula orang kata geli. Geli dah pakai tu, pakai balik. Ini tak kena betul jagalah. Orang sugi tu kena jaga betul lah. Janganlah sampai dah air melekat situ, dah menitik situ kan. Sedut situ kan. Jadi kena nampak benda tu terjaga. Kerana Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis hasan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solat. Kalaulah tidak memberati umat aku, nescaya akan aku wajibkan ke atas umat aku untuk bersugi setiap kali solat. Ini kata Nabi SAW. Maknanya Nabi sebut kalaulah tak memberati umat aku, nescaya aku akan wajibkan. Nak solat bersugi, tapi ini fadilat dia. Fadilat Nabi, fadilat tu banyak, besar fadilatnya. Bukan hanya menyuci mulut saja, bukan hanya dapat pahala, banyak hikmah dan banyak. Seperti sebut tadi, memudahkan kalau orang nak mati mudah taruh keluar. Kadang-kadang perkara itu kita tak boleh digambarkan dengan macam mana. Tapi kita buat apa yang agama suruh, yang Nabi suruh. Kecuali tidak sunat bersugi. Tadi sunat. Ada juga hukum tidak sunat bersugi. Ada waktu dia. Ya. Tidak sunat bersugi lepas gelincir matahari. Waktu mana gelincir matahari? Waktu matahari masuk waktu zuhur tu. Masuk waktu zuhur tu, itu nama gelincir matahari. Mana kata matahari tu tegak, matahari tu nak jatuh, itu waktu gelincir. Masuk waktu zuhur. Tak ada waktu zuhur ni gelincir matahari. Pada masa tu tidak disunatkan, ada lagi disebut sehingga masuk matahari bagi orang yang berpuasa. Sehingga masuk matahari sampai maghrib. Masuk matahari masa maghrib. Bagi orang yang berpuasa maka tidak disunatkan dalam waktu tu. Sebelum gelincir tu daripada pagi tu boleh. Boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain kata tak makruh, tapi kita pegang pada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ia bersugi pada masa itu sama ada puasa fardu atau puasa sunat. Sama ada fardu atau puasa sunat. Maka dia sama saja kaedah dia. Ini pendapat kebanyakan ulama berpegang pada hadis Bukhari dan Muslim.
Dukhulufu fami shaimi atyabu 'indallahi min rihi misk. Artinya bahawa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi, lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak wangi yang bernama misk. Misk ini kasturi, bau kasturi. Maknanya bau wangi itu dibusuk di dunia tetapi dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bau yang lebih wangi daripada minyak kasturi. Jangan, memanglah rasa tak selesa bau busuk, tapi bau tersebut Allah Taala sebagai bukti, bukti kita berpuasa, Allah jadikan sebagai bukti, sebagai ganjaran pahala kita Allah ganti dengan bau minyak wangi. Di dalam hadis yang lain ada membayangkan bahawa bau mulut yang dimaksudkan itu ialah bau yang di sebelah petang. Bau yang di sebelah petang, maknanya bau pada zuhur tu lah, gelincir matahari tu, sampai berbuka. Itu dalam mazhab Syafi'i kata kalau gosok gigi time tu makruh. Dia makruh ni bukannya apa, dia ada alasan Yang satu lagi nak berjaga-jaga, ikhtiyat. Ikhtiyat ni berjaga-jaga, takut-takut gosok gigi tu boleh membatalkan puasa, tertelan dan sebagainya. Ini untuk ikhtiyat. Mafhumnya, kalau sudah bau itu wangi, eloklah dikekalkan dan jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Macam berkumur pun begitu juga. Kita berjaga-jaga berkumur pun tak ada kumur boleh. Tapi kita berjaga-jaga. Berkumur boleh tapi jangan terlalu bersangatan sangat berkumur. Sampai masuk air dalam mulut begitu. Puasa tertelan, batal puasa. Puasa sunat tak boleh, puasa ni puasa sunat batal lah tu. Yang wajib wajib kena qada, batal puasa. Puasa kena terus juga, bukan boleh terus makan. Dia kena qada juga. Yang itu kena terus juga puasa, walaupun batal puasa tu. Tetapi Imam An-Nawawi berpendapat tidak makruh bersuki bagi orang yang berpuasa sama ada di sebelah pagi atau sebelah petang. Ini dalam mazhab Syafi'i pun ada juga pandangan. Imam An-Nawawi kata tak makruh. Ini Imam An-Nawawi ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Kerana dalam hadis itu memuji orang yang berpuasa saja. Dalam hadis itu yang tadi memuji orang yang berpuasa, tidak menunjukkan kepada tegahan. Tidak menunjukkan kepada tegahan. Jadi barang siapa yang hendak bersuki sebelah petang lepas zuhur dalam masa berpuasa, kenalah ia berpegang kepada pendapat Imam An-Nawawi itu. Jadi kalau ada orang berpegang, jangan kata salah. Jangan kata salah. Betul. Betul juga. Sebab fiqh ni dia ada pandangan. Bukan satu pendapat yang kita wajib kita kena ikut. Kita kena tengok pendapat lain juga. Pendapat lain. Biasa kita ambil pendapat yang lebih kuat. Pendapat lebih kuat. Macam ni lah. Macam solat Jumaat. Sebenarnya kalau ikut tak ada apa, tak ada masalah, kita 40 orang tu wajib kena ada. Baik orang bermukim ataupun orang yang mustatin, 40 orang tu wajib ada. Itu mazhab Syafi'i. Tapi bila Covid ni, kita terpaksa ambil pandangan yang lain, yang ringan. Memula tu berapa Jumaat? Berapa orang? 12 orang. Itu sekarang ni mana surau yang nak buat Jumaat mesti mohon.
Boleh pula dalam satu Korea boleh pula buat Jumaat, ada 2-3 Jumaat. Boleh sebab ada pandangan lain. Fiqh ni dia ada kita kata ada pandangan. Pandangan yang boleh kita ikut pandangan lain. Ada ketika masa ikut daripada ni, kita ikut daripada bukan kita ikut apa yang kita tahu kan. Kita ngaji kita tahu kita ikut pandangan ulama kan. Kalau sekarang ni yang menetapkan perubahan tu mufti ya, pejabat agama, maka kita ikutlah apa yang mereka kata macam mana. Sunat bersugi itu dengan tangan kanan. Sunat bersugi itu dengan tangan kanan, mulakan sebelah kanan mulut. Mulakan sebelah kanan mulut. Maknanya nak bersugi walaupun mulut kita satu. Tapi disebut dahulukan sebelah kanan dulu. Ini sunatlah. Digosokkan kepada langit-langit mulut perlahan-lahan. Mana kata gosok gigi ni, gosok mulut juga. Dia langit. Dia langit kita ni, gosok dia langit. Digosokkan atas gurusi. Gusi ya. Gurusi, gosok gurusi. Jangan gosok kuat sangat. Sampai berdarah pula. Jadi gosok lembut-lembut lah. Perlahan-lahan, disebut perlahan-lahan. Buat gusi ni dia senang luka. Dan lidah, gosok lidah. Ini disebut sunat bukan hanya gigi saja ya. Dia langit, gusi, lidah. Fadilat, yang ini kelebihan bersugi itu banyak. Disebut fadilat banyak. Setengah daripada 2 rakaat sembahyang dengan bersugi lebih elok, yakni afdal daripada 70 rakaat dengan tiada bersugi. Masya Allah ya. Ini sugi ini sembahyang sama kan. Sembahyang sama, sembahyang 2 rakaat. Tapi bezanya bersugi dengan tak bersugi. Yang dapat yang tak bersugi ni tak sama pahalanya dengan orang yang bersugi sembahyang. Sembahyang sama aja. Itu bezanya. Bezanya dapat pahala 70 rakaat. Soalan 70 rakaat dengan tiada bersugi. Mana sembahyang 2 rakaat diganti dengan 70. Bersugi itu selain daripada menyucikan kotor-kotor di mulut dan di celah-celah gigi, ia membawa kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia setiap yang perkara ini suruh tu kita buat, maka Allah redha. Bukan senang dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mencerdikkan akal. Berkait dengan akal, mencerdikkan akal. Mencerahkan mata. Nak mata elok, terang, banyak bersugi Melambatkan tumbuh uban rambut. Lambat tumbuh. Ini awet muda. Awet muda. Mengurangkan bongkok atau sakit pinggang. Kali hikmah-hikmah ni kita memang tak nampak kan. Tapi itulah disebut dalam kitab-kitab yang ulama-ulama ni mungkin pada mereka ni mereka mengamalkan perkara tersebut. Menggandakan pahala dan mengingatkan 2 kalimah syahadah ketika hendak mati. Itu antara kelebihan. Kelebihan lain tu kita tak tahulah. Kita tahu hikmah tu kita tak tahu. Sekiranya seseorang itu tiada dapat yakni tidak terdaya hendak bersugi di masa-masa yang tersebut, itu hendaklah ia bersugi sekurang-kurangnya sekali sehari semalam. Sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau dia ni tak mampu lah, tak mampu, mungkin disebabkan kesibukan dia sangat tu,
payah nak gosok gigi. Paling tidak pun sehari sekali. Jangan tak ada langsung. Kalau tak gosok tak tahu macam mana. Bila bercakap tu tak tahu. Semua orang pakat lari. Sebab bau busuk itu bab sugi. Di antara bab termasuk dalam bab bersuci. Bersuci itu menggosok gigi, membersihkan gigi ataupun mulut. Kemudian istinja. Masuk bab istinja. Istinja itu bahasa Arab, asal maknanya melepaskan diri daripada benda yang mengganggu atau daripada geli atau merunsingkan. Nak melepaskan sesuatu benda yang geli, benda yang kotor. Kalau tak buang benda tu, rasa tak selesa kita. Maksudnya di sini ialah bercebok. Kalau inilah kita lama, masa lama panggil bercebok. Istinja ni bercebok juga. Kalau kita bercebok ni, kita cebok air. Tapi istinja dengan selain daripada air pun bercebok juga bahasa. Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dengan sebab kencing atau berak atau keluar benda yang najis, keadaannya basah seperti darah dan sebagainya. Ini wajib hukumnya. Wajib hukum untuk kita cuci dan bersihkan anggota kita daripada najis. Kemudian alat buat bercebok itu ialah air atau batu. Air atau batu atau benda yang seumpamanya daripada benda yang beku. Daripada benda yang beku, maknanya benda yang kekal, bukan benda cair. Benda yang beku. Suci maknanya bersih. Kasab kesat. Dan bukan daripada benda yang dihormati. Bukan daripada benda yang dihormati. Kita kata ni benda-benda yang dia kata benda yang bukan yang dihormati, macam kita takkan benda-benda yang elok. Benda yang kita guna kita buat untuk istinja, tak boleh selipar orang kita ambil. Kekat selipar orang buat istinja. Itu tak boleh lah. Itu benda-benda yang orang buat manfaat. Jadi ambil benda yang bukan benda yang dihormati. Kalau makanan tu dihormati tak boleh. Walaupun orang dah buang pun tak boleh, sebab dia benda yang dihormati, benda yang mulia. Makanan. Tulang. Tulang. Walaupun buang tulang, tapi tulang tu disebut kata ulama, tulang tu makanan jin. Orang alam tak tahu jin makan tulang macam mana, kita tak tahu lah. Maka tidaklah diluluskan benda yang cair seperti air mawar. Air mawar. Air mawar air lah. Air wangi tu, air mawar. Dan seumpamalah yang berair. Dia nak kata air mutlak, bukan air mutlak. Dia air yang bercampur, air yang suci juga, tapi bukan air mutlak. Dan cuka, air mawar dan cuka. Kalau ini disebut sebagai air, macam air kopi juga. Air kopi itu air, dia termasuk dalam air yang suci, tetapi tidak boleh menyucikan yang lain. Pada diri dia suci, tapi tak boleh menyuci orang lain, yang lain. Tidaklah diluluskan benda yang najis seperti batu yang kena najis, atau batu itu telah digunakan buat istinja, ataupun yang kena najis, batu yang kotor. Maknanya kata batu ni batu yang apa-apa batu lah. Kata-kata apa-apa batu yang ada, yang kita sebut ciri-ciri batu tadi. Benda yang keras, benda yang kesat. Jangan batu yang tajam.
yang boleh melukakan. Bila istinja luka tempat yang kita istinja. Atau tai atau tai unta yang kering, seperti hadis Nabi SAW yang kita sebut, apabila Nabi Nabi dalam keadaan dalam keadaan buang air, hadas ada kecil, lalu sahabatnya ambil benda yang boleh istinja. Nabi kata ini tak boleh, ini tai najis, Nabi suruh ambil batu. Maknanya tai unta tak boleh lah apa-apa tai, walaupun dia dah kerah beku, tak boleh juga diambil sebab najis kotor. Tidak ada diluruskan benda yang tak boleh menghilangkan ataupun menanggalkan najis, seperti tanah yang hancur. Tanah yang hancur, tanah seroi lagi pun kalau tanah, kalau dia keras pun, kalau dia bila kena benda yang basah, dia akan melekat pada tempat. Itu pun tak boleh, ya. Atau benda yang licin, benda yang licin, umpama buluh. Buluh tu licin. Sebab apa licin? Licin tak boleh lekat. Maknanya kalau disentar pun dia rupa itu juga najis. Dia tak mau hilang, dia tak mau tanggal, kita nak najis tu tanggal. Atau kertas plastik, plastik licin, tak boleh. Dan tidak diluluskan benda yang dihormati seperti makanan manusia, seperti makanan, walaupun roti kering, biskut, dah expired, buat istinja tak boleh, sebab benda yang dihormati. Kalaupun orang tak makan, ada lagi ulat-ulat apa makan, umpama roti kering yang tiada menjadi aram, dan seperti makanan jin, umpama tulang sekalipun sudah hangus, tiada diluluskan juga buat bercebok, buat bersuci, buat istinja dengan dia, kerana masih jadi makanan jin. Kita tak tahu jin makan macam mana, tak tahu, sebab dunia kita dengan jin tu, kita tak tahu dunia dia macam mana. Adapun makanan binatang seperti rumput kering dan sebagainya, umpama kertas, tisu, harus dibuat bercebok dengannya. Rumput kering tu mungkin boleh, rumput kering tu ini ikat-ikat rumput tu, boleh dijadikan sebagai alat istinja. Tisu tu maklumlah, tisu boleh. Dia kalau tak ada air, boleh gunakan selain daripada air. Benda-benda yang disebut tadi, benda yang kesat, yang kesat, yang beku. Kalau tak beku pun benda kering, benda yang kering yang lembut, macam tisu, kertas, daun-daun, Adapun makanan binatang, tadi memadailah bercebok itu dengan air sahaja. Dengan air saja, atau mana atau ni boleh. Kalau tak pakai air, nak pakai yang lain daripada air, nak pakai batu, atau dengan 3 butir batu saja. Cari 3 butir, sekurang-kurangnya 3 butir. Kalau batu tu kecil, cari 3 butir batu, atau dengan 3 penjuru sahaja sekiranya bersih dengannya. 3 penjuru, maknanya 3 penjuru kalau batu tu besar. Kata batu tu besar, dia ada 3 penjuru. 3 penjuru, maknanya ambillah penjuru tu, bagi pada 3 penjuru,
bersih dengannya hilang, yang ini ain najis, ya. Dengan tadilah batu ni sekiranya tidak bersih dengan 3 butir batu. Kalau tak bersih 3 butir batu, kita rasa tak bersih lagi ni, ya. Atau 3 penjurunya hendaklah ditambah lagi beberapa butir hingga bersih. Ditambah hingga bersih. Lepas itu jadikan bilangan ganjil umpama telah bersih dengan 4 tambah 1. Dengan 4 tambah 1. Maknanya kalau 3 tadi, bilangan kita ambil 3 tadi, bilangan ganjil tadi tak bersih, maka kita buat anggapan 4 sebiji batu lagi boleh bersih. Tapi dalam disebut dalam kitab ni, kita ambilkan bilangan tu bilangan ganjil, cukup tambah 1 lagi jadi 5. Ambilkan ganjil, bilangan ganjil. Kalau masa 5 tu tak bersih, ambil 1 lagi, ambil 2 lagi, jadikan bilangan 7. Lepas itu jadikan bilangan ganjil umpama dengan 4 tambah 1 lagi jadi 5. Kiranya ada tinggal bekas-bekasnya tidaklah mengapa. Maka kalau ada sakit baki, saya bagi sikit je, sikit, macam kita kata dia dah hilang, cuma dia ada sikit-sikit lagi baki. Kata sikit-sikit tu macam mana? Jadi dimaafkan. Dimaafkan maknanya kita dah buat lah, dah usaha dah buat, maka dimaafkan. Eloknya, yang afdalnya bercebok itu mula-mula dikesat dengan kertas. Seloknya dikesat dengan kertas tisu dahulu, kemudian diikuti dengan air. Seelok-eloknya, jika hendak pakai satu saja, maka dengan airlah yang lebih elok, kerana ia menghilangkan air najis serta bekas-bekasnya sekali. Macam air ni dia boleh menghilangkan keseluruhan najis tersebut, ya. Jadi boleh, kalau tak ada air boleh gunakan selain daripada air. Atau kalau ada air boleh gunakan, nak gunakan batu, nak gunakan air kertas, tisu pun boleh, ya. Tapi disebut afdalnya air, afdalnya air, ya. Kemudian bercebok dengan batu atau seumpamanya itu mengandungi beberapa syarat, ya. Dia kata kalau nak pakai batu tadi dan juga selain daripada seumpama batu, kertas ke apa ke tadi, ya, dia ada syarat-syarat. Syarat-syarat. Yang pertama, najis yang keluar itu masih basah, belum kering, ya. Mana baru, najis itu baru, bukan dah biar sejam 2 benda tu, ya. Jadi lepas keluar habis tu, maka terus istinja. Dia belum kering. Kalau kering susah lah. Kalau kering dia susah. Dia dah melekat, najis tersebut dah melekat. Yang kedua, tiada berpindah atau meleleh daripada kawasannya, iaitu papan punggung yang bertangkup ketika berdiri. Jadi dikatakan papan punggung tu yang dua. Bila kita duduk itu dikatakan sebagai papan punggung. Maknanya najis yang keluar daripada tengah tu, kalau berak dia tak meleleh sebab punggung, Kalau meleleh punggung tak boleh nak istinja. Di mana tu? Tak boleh lah. Dia kena najis tu betul ada dekat tempat yang keluar tu, kawasan tempat keluar tu, ya. Atau daripada kawasan kepala zakarnya, maknanya tidak lebih pada itu. Yang kedua, tiada kena najis. Yang ketiga, tiada kena najis lain pada tempat najis yang ada itu. Demikian juga cecair yang lain, sekalipun suci. Maknanya tidak kena pada tempat
tiada kena najis lain pada tempat najis yang ada itu, demikian juga cecair yang lain sekalipun suci. Maknanya tempat kena najis tak bercampur dengan najis lain. Tidak bercampur dengan najis lain. Kalau bercampur dengan lain tak boleh lah. Tak boleh kita nak menggunakan selain daripada air tadi kan, batu dan seumpamanya. Jika tiada syarat-syarat ini, tertentulah bercebok itu dengan air. Maka kena, nak tak nak. Kalau jadi macam ni, meleleh tadi, ataupun campur dengan najis lain, ataupun najis tu dah kering, nak tak nak kena guna kain. Kena guna kain. Maka dia tak dapatlah kelebihan istinjak tu. Kelebihan istinjak tu, dia tak dapat istinjak dengan selain daripada air tu. Tidaklah boleh dengan batu atau seumpamanya lagi. Tak boleh gunakan. Itu bab istinjak. Adapun kalau soalan yang lepas, berkenaan kalau kita nak basuh sesuatu benda tu, bagaimana kita nak rasa benda tu betul-betul suci, walaupun kita dah usaha nak hilangkan bau, warna dan rasa. Beliau sebut ulama, kalau kita dah usaha, kita dah basuh, kita katakan 3 kali. 3 kali benda tu, benda najis tu. Tak kira benda najis di mana, di badan kita ke ataupun di tempat, apa-apa tempat yang kita cuci. Kalau kita dah usaha, tak hilang ni, contohnya tak hilang. Tak hilang, ada lagi daripada 3 ni, bau, warna, rasa ni, kita cubalah usahakan untuk hilangkan rasanya. Rasanya bukan rasa ni kita rasa dengan mulut. Rasanya macam ni kita, kalau kita pegang tangan, rasa benda tu cair, ataupun benda tu kita nampak. Kita nampak benda tu macam mana. Benda tu jenis apa? Cecair tu jenis apa? Meleleh dia. Kita tengok benda tu. Kalau selain pada kita rasa, kita pegang benda tu. Tapi bukan suruh benda tu pegang. Kalau najis kita bolehlah kita rasa. Maknanya sekadar kalau hilang rasa pun memadai. Bau dengan warna hanya tak hilang, itu tak mengapa dimaafkan. Disebut maknanya hilang rasa tu saja. Tapi kita rasa lendir benda tu kesat ke, ikutlah nak cerita ke najis tu rupa macam mana kan. Kita yang boleh rasa benda tu. Kemudian tentang soalan apa? Soalan tentang di Singapura kan. Di Singapura air kumbahan tu diproses jadi air minum, air mandi. Dari sudut pandangan ulama, di situ ada perselisihan pendapat. Macam ada pendapat kita di Malaysia ni, kita dalam keadaan tidak terdesaklah kepada air kumbahan tu kita proses, berbanding dengan negara jiran, negara Singapura. Negara kali ikutkan daripada pandangan yang kuat, mengatakan kalau air yang kotor tu, contoh air najis, nak menghilangkan dia kena campur dengan air yang banyak. Campur air mutlak, air banyak. Contoh di sungai kita, kadang-kadang di sungai kan orang buang air najis dan sebagainya, tapi disebabkan air tu banyak, bercampur dengan air banyak, dia dikira suci air tu. Tapi kalau air kumbahan tu saja, tidak bercampur dengan air yang lain, air yang suci, maka dia menggunakan, kata yang di Singapura, dia menggunakan bahan, mungkin bahan yang boleh menjernihkan air tu, menghilangkan najis tu, dia kata bau, warna dan rasa, dia memang ada pandangan ulama mengatakan boleh. Mana situasi keadaan mereka tu, tapi syaratnya memang betul-betul kena pastikan. Macam di Singapura, dia ada panel syariah dia. Ada panel syariah, bahagian tu memang orang kaji. Orang kaji memang tak ada. Bila dia proses air tu memang jadi bersih, memang hilang bau, warna dan rasa. Dan air tu macam air biasa,
Macam air yang kita gunakan, air paip itu. Memang tak berubah lah. Apa-apa pun tak berubah. Jadi dibolehkan. Di sana lah. Kalau di sini, kita tak boleh lah. Di sini kita masih lagi keadaan kita boleh gunakan air sungai banyak lagi kan. Sungai-sungai kita. Jadi mereka tu boleh keadaan mereka tu kan. Keadaan mereka tu tak ada masalah lah. Nak mandi ke nak minum ke guna air tu. Kalau kita nak ke sana pun kita gunalah air tu. Tak ada pula masalah juga kan. Orang nak ke Singapura dia bawa air spare. Dia bawa air spare, dia takut air sana tak boleh. Tak boleh ambil air semayang, tak sah. Jadi tak ada masalah. Mufti sana kata boleh. Dia ada panel syariah orang. Jadi orang dah kaji dah air tu. Memang tak ada apalah. Tak ada memudaratkan air tu suci. Kemudian ada boleh lihat? Boleh syak lihat? Kemudian adab buang air ya. Sikit adab buang air berkaitan dengan sejak juga tadi ya. Adab buang air, barang siapa yang buang air sama ada buang air besar atau kecil buang air besar atau kecil di tempat yang tiada tanda seperti di tengah lapang, ini padang atau dalam semok. Ini yang dia tidak ada tanda khusus. Tidak ada tanda khusus. Macam pergi masuk hutan kan, nak buang air. Jadi bukan ada tanda pun. Mana-mana kan. Kena jaga juga ada adabnya. Sebut ada adab. Bukan nak buang air minta pada datuk nenek cucu tumpang kencing. Itu kita tengok cerita kan. Dia cerita begitu kita berikut kan. Kita nak ikut siapa, ikut cerita. Cerita hantu kan. Yang kita nak ikut syariat bukan nak ikut cerita. Jadi alangkah eloknya baca doa kan, daripada minta benda-benda yang bukan Haram menghadap kiblat atau membelakangkannya. Kalau dalam keadaan benda yang kawasan yang lapang kawasan yang lapang, maka haram menghadap kiblat. Haram menghadap kiblat hukumnya. Atau membelakangkannya. Kalau kita kata depan ngadap kemaluan depan, kalau membelakang pun tak boleh. Menghadap juga kemaluan belakang, punggung Jadi adab tu kena elok kan. Atau ada dinding tetapi jarak antara dengan dinding itu lebih daripada 3 hasta. Maknanya lebih kurang jarak dengan dinding itu, ada dinding 3 hasta. Kira hasta ni ya. Betul hasta. 3 hasta, 3 kali ni jarak dengan dinding depan. Sekurang-kurangnya kalau ada dinding. Nak kata pokok buat kencing kat pokok tak boleh. Pokok tu kita buat dinding tak boleh. Adabnya pokok tu makhluk Allah. Dia ada hidup. Kita kencing kat pokok tu tak boleh. Atau dekat tetapi dinding itu rendah. Dia dekat tapi dinding tu rendah. Tidak sampai 2/3 hasta. 2/3 hasta. 2/3 dia tinggi mana? 2/3 hasta. Dia pegang tu lah. Tak sampai 3 hasta. Jadi bila kalau berok tu nampak pada. Orang nampak pada. Jadi tak sampai. Rendah rendah dinding tu. Adapun kalau ada dinding tingginya, tingginya lebih daripada 2/3 hasta, mana tinggilah. Kalau bertenggong tu tak nampak dah kepala. Tak nampak kepala. Dan kedudukannya dengan dinding tidak lebih daripada 3 hasta. Tidak lebih daripada 3 hasta. Kedudukan dinding tidak lebih daripada 3 hasta. Manakala dekat tak apalah, jangan lebih daripada jauh daripada itu. Dan tinggi 3 hasta.
Atau dalam tempat yang memang disediakan untuk buang air tandas, tidaklah haram menghadap kiblat atau membelakang. Seperti tanda tandas, tanda-tanda yang ada. Kalau ada tanda-tanda yang ada tu memang orang yang buat tu kan, tak tahu mungkin tak rancang bagaimana tanda buat tanda tu, memang tanda berok menghadap arah kiblat. Kalau membelakang pun menghadap arah kiblat. Jadi itu tak mengapa. Dikira pasal tandas tu memang khusus, memang ada tertutup tandas. Sekalipun tandas yang bersifat macam memang orang buat tepi sungai tu, memang dia tinggi, lebih pada 3 hasta, lepas tu dia ada dinding, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa keadaan itu, sebab dia khususkan dibuat tandas tersebut. Sunat masuk tandas dengan kaki kiri sambil membaca dekat pintunya. Nak masuk tandas, baca doa sebelum masuk. Jangan dah masuk baca doa. Dalam tandas tak boleh. Tak boleh kita berzikir, berdoa, tak boleh. Dia kena masuk, sebelum masuk tu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Ini biasa kita buat, kita baca. Saya percaya tuan-tuan amalkan doa sebelum masuk tandas. Kemudian sunat keluar daripadanya dengan kaki kanan. Tadi masuk dengan kaki kiri. Sebab tempat yang tak elok ni, tandas tempat yang tak elok, tapi kita guna juga, nak tak nak kita kena buang air besar, air kecil. Jadi melangkah dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Sudah keluar tu, dah langkah kaki kanan tu, kemudian di keluar pintu tu baca doa keluar tandas. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adha wa afani. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kerunsingan daripada aku dan memberi aku afiat. Afiat ni kesihatan. Bayangkan kalau tak boleh berak, tak boleh buang, pening kepala, naik angin sampai ke kepala. Dan tambah lagi, boleh tambah lagi doa, sambung lagi, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Artinya, wahai Tuhanku, sucikanlah hati aku daripada nifaq, iaitu munafik. Maknanya suci zahir kita doa, suci batin kita, hati kita daripada sifat munafik. Dan pelihara atau kawallah kemaluan aku daripada melakukan kejahatan. Minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan memandang kemaluannya. Adab kita seeloknya kena elak memandang kemaluan. Memandang kemaluan. Jangan memandang kepada najis yang keluar itu. Tengok apa yang keluar. Benda yang dah berlepas biarkan. Jangan diingat dia. Tapi Ustaz, sebab itu kan ada loh pendapat mengatakan kita kena tahu itu ada fenomena yang kita ada penyakit tertentu. Kalau ada sebab tu tak apalah. Ada sebab. Tengok ceramah kesihatan dekat. Kalau ada sebab tak apalah. Jangan galak. Galak, setiap kali tengok. Jangan mandang kepada najis yang keluar itu, yang eloknya kencing jangan berdiri. Kencing jangan berdiri. Ini ada adab kalau benda tu sebagai keperluan. Tak apa tengok. Nabi SAW ada berbuat demikian untuk menunjukkan harus saja pada pendapat saya jika seseorang itu uzur mencangkung atau tidak habis keluar air kencingnya,
jika mencangkung lebih elok kencing berdiri itu. Kerana kalau keadaan seorang tu dia tak boleh kencing duduk, maknanya mencangkung lah. Mencangkung tak boleh mencangkung, sakit lutut dan sebagainya. Jadi dia boleh kencing berdiri. Tapi janganlah tak ada apa keuzuran berdiri. Saya duduk mencangkung lah. Cangkung. Kalau yang tanda mencangkung, cangkung lah. Kalau tanda yang mangkuk tu kadang susah juga. Yang mangkuk kan. Kalau susah juga nak duduk. Tak buat tanda awam. Kita nak duduk, Allah kan. Mungkin ada air kencing orang ke apa situ kan. Susah tak. Kalau ada keuzuran pada kita, bukan keuzuran tu sakit, keuzuran untuk kita duduk tu tak boleh. Jadi boleh kita kencing berdiri. Jangan pula dah boleh berdiri berlari pula. Kita tak boleh dah berlari. Naik jok lah. Ada kalau ulur, lari lah. Itu kena lari lah. Jangan masuk tandas tidak berkasut. Jangan masuk tandas tidak berkasut. Adabnya pakai kasut. Sebab takutlah pijak kotor ke najis, mana tahu ya. Kita tahu. Sekiranya buang air di tempat bukan tandas, bukan tandas, janganlah dilakukan pada air yang tenang seperti dalam perigi. Sebab apa perigi tak boleh? Sebab orang lain guna perigi. Ataupun kalau orang tak guna perigi, dia tempat jin. Perigi, kalau pergi tinggal ni dia air tenang, tempat jin. Tak tahu dia jin mandi ke, jin ambil air situ, orang alam tak tahu. Atau parit yang tiada berarus, sama ada airnya sedikit ataupun banyak, kecuali banyaknya seperti sungai. Jangan kencing pada air yang tenang. Air tenang. Air tenang jangan sangka tiada buaya. Tak ada buaya itulah makhluk jin tu. Dia adab kita tak boleh kencing pada air yang tenang, air yang tidak mengalir. Air bertakung dalam parit. Kalau dia berarus macam sungai boleh. Boleh. Sungai, laut, kalau ada lombong yang mengalir tak apa, air yang banyak. Tidaklah makruh demikian juga pada air yang berarus. Jadi boleh pada air yang berarus. Jangan buang air kecil atau besar di bawah pokok buah-buahan. Pokok buah-buahan. Kita kata pokok ni dah lama tak buah. Jadi aku baca lah. Baca. Okey buah. Jadi tak boleh ladap tak ni. Kalau sungguh pokok tu berbuah, kita dah pernah buat pengalaman, berbuah pokok tu lebat. Buat lagi tak boleh lah, dah tahu tu tak boleh. Jangan buat. Siang pokok tu. Kali kedua mati pula pokok tu. Sekalipun ketika tiada berbuah. Kalau tiada berbuah, jangan buang air di tepi-tepi jalan. Sebab apa? Tepi jalan tempat orang lalu lalang. Nanti buang air orang tengok pun tak boleh juga. Di tempat-tempat orang berteduh dan tempat-tempat orang berbual dari hal yang tidak maksiat. Haram buang air di atas kubur. Tak boleh lah. Kerana manusia ni dia hidup mulia, mati pun mulia. Mana kita kena pelihara lah. Orang yang hidup dan orang yang mati. Orang hidup apa tak lagi kan. Dan orang yang mati. Sekalipun kencing kat kubur Cina tu tak boleh. Dia tu walaupun orang kafir tapi dia tu manusia. Mana tak boleh kita berbuat pada manusia lah. Haiwan tak boleh, pokok tak tetap lagi manusia. Jadi ada tempat-tempat yang masa saya mengaji di masjid tu, dia
orang penduduk sana dia kencing tepi jalan ni biasa. Kencing tepi jalan ni biasa. Kencing tepi dinding dekat bus stop tu. Ini perangai tak elok lah. Dia jadi biasa. Walaupun kita kata dia orang tu orang Arab, tapi dia tak, amalan baik tak ada. Mungkin benda lain tu banyak benda baik. Mungkin ada beberapa jenis manusia yang jenis kencing orang itu. Dia katanya orang kencing tak aib. Aib ni tak memalukan. Tapi orang tengok orang kencing aib, memalukan. Situ pula. Balik. Dah terbalik ya. Balik. Dia tak ada rasa malu. Wallahualam. Sekadar ni untuk pelajaran kita pada malam ni. InsyaAllah. Ada tuan-tuan soalan? Macam mana mencuci kencing tu? Mencuci kencing? Alat-alat. Macam mana menyuci kencing tu? Kencing tu lah, tak berak kencing macam ni. Kencing dengan batu? Tidak, itu alat-alat dia. Kata bagaimana mencuci kencing? Mencuci kencing, kita basuh lah tempatnya. Tempat yang keluar tu. Tempat yang keluar yang kencing tu basuh lah. Kemaluan tu. Pastikan je lah, pastikan suci lah. Dan juga satu lagi, dia kadang-kadang orang yang bila kencing jadi masalah taktus kan. Taktus tu dia kaedah dia berdehem. Berdehem dia ajar oleh Nabi kalau orang yang tak kencing tak taktus tu tak lawas, dia berdehem. Berdehem ni, dehem boleh, batuk boleh. Bagi benda tu keluar habis. Tu basuh. Basuh lah. Bagi benda kita yakin benda tu suci. Begitu yang berak. Bagi benda tu hilang lah. Rasa, bau dia. Itu je. Ada soalan lain? Tak ada. Wallahualam, insyaAllah kita bertemu lagi pada pengajian yang akan datang. Dan Allah SWT memberkati dan merahmati perjumpaan kita pada malam ni. Mudah-mudahan dapat sedikit banyak walaupun ilmu tu kita dah pelajari, tapi dia dapat mengingati kita kembali. InsyaAllah. Wallahu ta'ala aku qali hadza wa astaghfirullahalazim wa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa shukran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma futal 'alamin warzuqna kaman nabina wa al-musali wal hamdaka al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسنة أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء خصوصا بفيروس كورونا والغلاء والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان عامة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول الله منكم.